Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi seluruh kepimpinan Masjid Abidin, Ustaz, Imam Bilal, guru-guru asatizah, muslimi muslimah yang dirahmati Allah. Baiklah, lama kita cuti sirah. Kita akan sambung tajuk fiqh sirah pada malam ini mengenai sejarah yang dipanggil tahun perkabungan. Jadi ini adalah tahun yang menyebabkan Rasulullah dalam keadaan bersedih sangat. Jadi kalau nak tahu kisah Rasulullah kita pernah mengalami saat sedih, inilah tahunnya. Iaitulah pada tahun ke-10 kenabian. Dan kalau kita undur sikit, sebelum berlakunya peristiwa tahun kesedihan ni, Rasulullah berdepan dengan tekanan yang sangat berat daripada Quraisy, iaitulah Rasulullah dan juga para sahabat ditekan, dipularkan yang sampai tahap mengakibatkan tak ada makanan nak makan. Yang mana seperti kita dah kisahkan, Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, apabila dipularkan bukan sekejap 3 tahun. Sapakan dia kata, aku jumpa kulit unta, aku pun jemur sampai dia kering, dan itulah makanan aku. Dan memang kebanyakan sahabat dalam tempoh ni jumpa daun makan daun. Ini teruknya keadaan baginda Rasulullah dan juga para sahabat kena tekan dalam tempoh ini. Jadi lepas pada peristiwa mereka ni ditekan, apabila berlakunya mukjizat, Allah hantar anak-anak gerik perjanjian yang nak memulakan orang Islam ni, yang digantung dalam dinding Kaabah, yang tinggal hanya perkataan Allahumma. Jadi tamatlah pemulawan tu, dan waktu tu Abu Talib duduk sama dengan Rasulullah. Dan lebih kurang sekejap daripada peristiwa mereka ni selamat daripada pemulawan inilah, itulah dikenali dengan tahun perkabungan, tahun kesedihan. Kerana apa? Meninggalnya 2 tokoh penting, iaitulah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah, dan juga Abu Talib, pak saudara Rasulullah yang banyak membantu Rasulullah dan juga para sahabat. Dia mati lebih kurang, maknanya mati Khadijah dulu lebih kurang sebulan 10 hari, meninggal pula pak saudara dia. 2 kali. Maknanya 2 kematian ni tahun yang serentak, tahun ke-10 kenabian. Sedia kita maklum, Khadijah ni sepanjang 10 tahun baginda berdakwah, maknanya tempat baginda nak meluahkan rasa. Maknanya hari ni balik, macam mana peristiwa hari ni, orang keji aku, orang marah kat aku, orang hina aku, tak ada tempat baginda nak buat cerita melainkan Khadijah binti Khuwailid. Bersusah payahnya Rasulullah, susah payahnya Khadijah binti Khuwailid. Jadi inilah isteri yang paling setia dengan Rasulullah, sebabnya dalam tempoh ni baginda tak ada apa-apa, tak ada benda satu. Padahal Khadijah ni kita dah tahu sejarah dia jutawan, orang kaya, orang hebat, orang terkenal. Padahal yang ada pada Rasulullah tak ada benda satu. Yang wak balik cerita sedih, wak balik cerita sakit. Tetapi bila meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, sudah pasti memberi tekanan yang sangat berat kepada baginda Rasulullah. Dan sedikit makluman, kan Rasulullah ni kan ramai isteri. Ramai isteri. Tetapi sepanjang berkahwin dengan Khadijah, Rasulullah tak ada kahwin dengan siapa-siapa selain pada Khadijah. Ini untuk catatan kita. Apabila meninggalnya Khadijah, barulah baginda berkahwin dengan isteri berikutnya, iaitulah Sa'udah, juga seorang janda yang ada anak 5 orang.
Lepas pada kahwin dengan Saudah itulah, Saudah masih ada lagi, baginda tambah isteri berikutnya, Aisyah radhiyallahu an. Maknanya dua orang ni ada lagi, tambah lagi isteri selepas berlakunya hijrah, iaitulah anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, Zainab. Bukan. Allah Akbar, apa nama anak dia? Anak daripada Sayyidina Hafsah. Hafsah. Maknanya sepanjang dengan Khadijah, baginda tak kahwin dengan orang lain. Bila mati Khadijah, barulah baginda banyak berkahwin dengan isteri-isteri beliau yang lain. Jumlahnya kalau ditotalkan seramai 13 orang. 11 orangnya adalah daripada maknanya orang merdeka. 2 orang lagi adalah hamba sahaya. Hamba sahaya yang kemudian baginda kahwin dengan hamba dia, iaitulah Maryah Qibtiyah, salah seorang dia, hadiah daripada Raja Maukukis Mesir. Dan seorang lagi, lupa nama dia, tetapi jumlah dia 13 orang. Baik. Ibnu Hisham menceritakan, apabila Abu Talib meninggal dunia, maka puak Quraisy memperhebatkan penentangan mereka terhadap Rasulullah dan juga orang Islam lebih daripada masa-masa lampau, sehingga orang biasa Quraisy pun berani melumur seluk ke atas kepala Rasulullah. Lama kening, hak yang berani-berani nak kosek Rasulullah ni orang yang kelah-kelah, ada nama, ada jawatan, orang hak standard-standard lah, golongan datuk-datuk, pemimpin-pemimpin Quraisy. Hak ni je berani kosek Rasulullah. Bila meninggal je pak dara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, yang memang menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, pemimpin Quraisy, start ni berani dah. Dak kira siapa-siapa pun. Ada siapa tahap orang biasa pun gelama seluk kat Rasulullah. Maknanya ambil seluk, ambil kotoran lah, gelesek kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sampai ke rumahnya dalam keadaan begini, maknanya dah keadaan kotor, orang baru lama seluk tadi, baru lama kotoran dia, sehinggakan salah seorang puterinya bangun, membasuh seluk daripada badannya, sambil menangis kasihankan bapanya. Kata Rasulullah, tak usahlah menangis, wahai anakku, sesungguhnya Allah akan menolong bapamu. Cuba kita bayang situasi dia. Situasi dia, anak-anak Rasulullah ni membesar dengan Rasulullah. Daripada kecil membesar dengan Rasulullah. Dan seperti perlu kita catat, anak Rasulullah ni dah lahir sebelum baginda diangkat menjadi utusan Allah. Jadi lepas usia 40 Rasulullah dia ni, anak-anak dia matang lah ke dah? Matang, besar dah. Jadi bila matang ni kan memang pandai kelih lah perbuatan ayah. Maknanya kita boleh banding. Kalau ayah ni semata-mata pergi buat kerja cari pitih, maknanya buat balik, pergi kerja ladang ke, pergi kerja bela apa-apa ke, balik, buat balik makanan, buat balik buah, balik apa. Tetapi sejak usia 40 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, yang hanya semata-mata dia buat adalah nak ajak orang mengesakan Allah. Maknanya tabahnya anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Rasulullah menjadi orang yang tidak mengharapkan apa-apa yang daripada Rasulullah. Maknanya kalau boleh, ayah boleh tak kita pergi bercuti sekali, melancong sekali, pergi jalan sekali. Rohak juga Rasulullah kau berdepan dengan anak-anak begini. Maknanya baginda sungguh ni nak ajak orang. Tiba-tiba ada anak hak jenis tak reti. Tak reti usaha-usaha yang baginda buat bersungguhnya dia. Tiba-tiba anak-anak badi buat tak reti, tak faham belaka. Pening. Macam juga kisah apa ni, Nabi Nuh alaihi salam. Kan anak dia tak reti ya. Bila Nabi Nuh ajak, marilah. Mari, selamatkan diri. Allah dah rayak dah, tenggelam habis belaka semua kita lagi. Tambur. Anak dia tak beriman, tak reti. Begitu juga Nabi Lut alaihi salam. Jangan buat punah, janganlah buat kucah. Molek-molek ada isteri dia pergi report kepada orang kampung, ada orang semak kat rumah aku tu. Malaikat mari ya. Kan kaum dia jenis
suka homoseksual. Tak boleh tengok sikit orang handsome-handsome ni, bahaya. Tapi hari tu mulai ada isteri Nabi Lut ni, jenis tak beriman kepada Allah, jenis beriman, tapi jenis tak patuh, tak taat pada suami dia, tak taat pada perintah Allah. Mulai ada je report kat orang, rumah aku ni ada orang Sumak tu. Sampai kan bila mana berlakunya ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, isteri Nabi Lut termasuk orang yang ditimpakan azab oleh Allah. Makna kata kalau isi rumah sebagaimana peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, kalau kita nak faham situasi dia, sedihnya anak-anak. Tapi apakan daya, anak-anak dah faham macam mana nekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah orang siapa larak nak bunuh dia, dia tetap akan naik, akan teruskan apa yang dia dah mulakan. Nampak tak? Ni kita nak nampak situasi anak-anak Rasulullah bila melihat sosok tubuh ayah yang begitu bersungguh-sungguh nak mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menangislah. Makna kata apa yang mampu dia buat oleh anak, menangis. Menangis bukan menangis yang mana lah ayah, bukan gitu. Kan kita berdepan kalau buat balik makanan, kalau buat balik apa-apa hak sedap-sedap kan, sedap. Tapi anak-anak Rasulullah ni apa yang mampu dia buat, menangis je. Menangis bukan marah, menangis bukan kecewa, tetapi menangis jahatnya kaum dia. Sabar ayah, tahan ayah, jangan mengalah, jangan sedih. Tolong sapu kotor kat ayah, tolong basuh apa yang kaum dia buat jahat dekat ayah dia. Ini baiknya anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak macam seperti kisah anak-anak Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Rasulullah menamakan kematian Khadijah dan Abu Talib dengan tahun duka cita, Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi sedih jugalah. Lantaran penentangan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap Islam dan Muslimin terlalu lebih-lebih lagi daripada masa silam. Jadi sedih Rasulullah ni bukan sedih mati tu. Sedih Rasulullah bukan sebab isteri dia mati, pak dara dia mati, tetapi sedihnya Rasulullah sebab kaum dia koha teruk, koha berona, koha tak boleh nak kontrol. Itu sedih Rasulullah, maknanya sedih melihat umat dia, sedih melihat umat yang dia santuni, dia jumpa hari-hari, ngadak hari-hari, sabarnya orang buat gini ke dia, dak berdepan dengan orang macam ni, hok maring jumpa dah, tapi hari ni jumpa pula kata lagi ke dia. Begitulah apa yang dialami oleh Rasulullah dan juga para sahabat di awal Islam. Sekarang kita nak tengok apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Allah telah mentakdirkan orang penting mati meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang buku, di sini ternampak kepada kita beberapa perkara yang sangat penting berkait dengan asas akidah Islamiah. Kematian dua orang ni ada kaitan dengan akidah. Macam mana tu? Andai kata Abu Talib itu panjang umur dan kekal di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi apa sahaja pertolongan yang diperlukan oleh baginda sehingga terdirinya negara Islam di Madinah, dan Nabi Muhammad pula boleh menghindarkan dirinya daripada bencana penyiksaan oleh kerana perlindungan daripada bapa saudaranya, maka apa yang ketara nanti ialah Abu Talib lah sebagai tokoh utama yang memainkan peranan penting dalam dakwah ini, dan dialah yang membimbing dakwah ini dengan menggunakan pengaruh dan kedudukannya daripada kalangan masyarakat walaupun ia tidak beriman dengan risalah baginda Rasulullah. Dan di sinilah nanti orang akan mengambil kesempatan untuk membuat hurian dan penafsiran, memperkecilkan baginda Rasulullah dalam perjuangannya, di samping melemparkan tuduhan Nabi Muhammad bernasib baik dibanding orang-orang Islam yang lain. Biarlah orang lain diseksa, tetapi
ia tetap selamat. Ini tuan-tuan, hikmah besar. Satu sudut kita nampak apa Allah biarkan baginda Rasul ditekan kohar berat. Jadi ilmu Allah ni mengandung hikmah yang sangat dalam. Orang tak nampak, orang zaman tu tak nampak. Tetapi yang sangat jelas adalah apa yang dilakukan, apa yang ditakdirkan oleh Allah nak royak pada umat Islam ni, yang kemudian tersebar gagah dan luas seperti hari ini, bukan kita nak pandang pada orang-orang lah yang menyebabkan Islam ini boleh jadi hebat. No. Bila melihat Islam ini jadi hebat kerana orang, maka tuan-puan, hilanglah pedoman kita. Meletakkan keimanan bulat-bulat pada Allah. Hanya Allah lah yang semata-mata yang boleh mengukuh, menguat dan menegakkan agama ini. Kita ni pelakon je. Habis pelakon ni, pelakon lain pula. Habis pelakon ni, pelakon lain pula. Dan begitulah kesinambungan akan berlaku. Jadi kalau pandang, ni Abu Talib lah yang akhirnya siapa kelarak menang Islam ni, ada. Jadi Allah dah siap-siap sebelum jalan nampak. Tanpa buat tempoh ni kan dak nampak kabur je. Kok mana Islam dia boleh menang? Masa sebelum jumpa orang Ansar, kok mana kok akhirnya Muhammad boleh menang ni? Tak nampak jalan. Tak kenal lagi orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah, tak kenal lagi. Allah tak tunjuk jalan lagi. Tak ada lagi orang-orang Ansar yang sanggup untuk menerima baginda dan juga para sahabat yang berhijrah. Mari tempat kami akan sama-sama melindungi agama ini. Tak ada lagi watak ni. Dalam keadaan beginilah, menyimpan 1000 hikmah yang perlu kita nampak. Rupa-rupanya Allah dah siap-siap matikan tokoh penting ini supaya umat melihat bahawa menangnya Islam ini bukan kerana orang, bukan kerana individu. Bahkan Allah lah yang boleh memenangkan agama ini. Contoh kita tengok watak penting di kalangan Rasul Ulul Azmi, Nabi Musa alaihissalam. Berdepan dengan segagah-gagah kerajaan. Fir'aun dikatakan ada tentera lebih 1 juta orang. Segagah-gagah kerajaan pemerintahan. Nabi Musa ada benda? Ada tongkat semata-mata. Umat dia, kaum dia, penakut doa lalu. Doa lalu penakut. Orang-orang Bani Israel pada zaman tu jadi golongan yang sangat penakut. Jenis dak hidup semati dengan Nabi Musa alaihissalam. Bila mana Allah takdir segagah-gagah pasukan ini tenggelam di telang laut, baiklah, selamat. Mana habis dah. Kalau kira habis kerajaan ni, kerajaan Fir'aun dah tak ada segagah-gagah kerajaan ni, akhirnya Allah boleh jadikan Nabi Musa ni seorang pemimpin hebat. Hanya kerana kamu boleh kalahkan kerajaan yang hebat ni, Nabi Musa ni esok-esok boleh jadi orang hebat. Tetapi ujung-ujungnya Nabi Musa dan kaum dia, tuan-tuan, sesat 40 tahun, akhirnya mati Nabi Musa. Tuan-tuan tahu kisah Nabi Musa sesat dekat Sinai. 40 tahun sesat. Duduk dekat dia kalau tuan-tuan nampak kita punya geografi antara Mesir, Afrika tu, ada turusan Swiss. Sambung Laut Merah dengan Laut Mediterranean. Situ ada bucu segitiga. Barulah ia akan bersambung dengan Palestin, pintu Gaza, iaitulah di pintu Rafah, dan juga Arab Saudi.
Di situ Sinai. Jadi mereka ni melangkah Laut Merah daripada Mesir tu, melangkah Laut Merah sampai ke Sinai. Allah takdirkan mereka ni sesat 40 tahun, dan Nabi Musa walaupun dia berjaya mengalahkan Firaun segagah-gagah pemerintahan, Allah tak jadikan Nabi Musa seorang pemerintah yang hebat dan berjaya. Nak rayaknya, menang kalah Islam bukan kerana orang-orang, tetapi kerana Allah lah yang berkehendak. Jadi kematian Abu Talib ni tuan-tuan memberi hikmah yang sangat penting. Sebab takutnya kita cakap, Islam ni kalau nak jadi koh hebat, kalau nak pastikan Islam ni menang, orang ni kenada dengan kita. Buah ni, orang ni dia kenada dengan kita. Hak ni meletakkan keimanan pada seseorang, baru Allah akan menangkan Islam. Ni salah. Nak menunjukkan pengajaran penting pada kita. Meninggalnya baginda Rasulullah orang yang penting. Ingatkan tak ada apa dah Islam. Tak. Allah teruskan dengan tokoh yang lain. Abu Bakar As-Siddiq. Wafat Abu Bakar As-Siddiq, muncul Umar Ibn Khattab. Akhirnya Umar ni hebat-hebat dia kena tikang masa mayang subuh. Hebatnya Umar ni, empayar Parsi runtuh. Tapi molek-molek ada melebarkan empayar Islam zaman Umar. Dia tengah mayang subuh, ada seorang sahabat tu, dikira sahabat lah, asalnya dia tawanan perang daripada perang Qadisiyah dekat Parsi. Ditawan, kemudian duduk dekat Madinah, masuk Islam lah kiranya. Mayang belakang Sayyidina Umar. Tengah-tengah mayang ni disimpan dendang lama dah. Dia bawa pisau belati ni kat pinggang ni. Molek ada tengah semayang, tengah senyak ni, bau ni tikam kat belakang. Allah, sakit Umar. Daripada situlah Umar pun jadi kau sakit, matilah Umar atas katil. Dok, akibat luka daripada tikaman Abu Lu'lu'ah nama dia. Nah, ayatnya Umar ni hebat dah lalu dah, sebabnya zaman dia lah empayar Parsi runtuh dan sebahagian besar Rom dibebaskan, termasuklah Palestin berjaya dibuka. Tak ada dah, habis dah lah kita terik ni. Tidak. Allah datangkan Uthman, Allah datangkan berikutnya Ali karamallahu wajh. Apatah lagi zaman Ali karamallahu wajh, berpecahnya orang Islam. Berpecahnya bukan berpecah barang-barang, berpecah perang sesama orang Islam. Allah teruknya ujian zaman Ali, yang mana cucu baginda Rasulullah Sayyidina Husain turut dibunuh, dipenggal kepala. Allah, dahsyatnya zaman ni, zaman pancaroba. Dan itulah permulaan berpecahnya kumpulan yang dipanggil Khawarij, kumpulan yang dipanggil Syiah. Masa tu Ahli Sunnah wal Jamaah tak ada lagi. Tak ada lagi istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, tak ada lagi. Yang adanya Khawarij, antara kumpulan terawal pecahan orang Islam, yang kemudian menjadi hulu maksudnya melampau. Yang kemudian Syiah, yang mana mereka ni merasakan ada kaitan anak beranak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita gelar sebagai Ahlul Bait. Mereka menggelarkan diri mereka Syiah. Kalau kira dengan berpecahnya orang Islam ni, tamat dah lah riwayat orang Islam. Jadi Allah nak takdirkan tuan-tuan, Islam ni bukan menang kerana individu, kerana orang. Yang mana kemudiannya lah Allah datangkan silih berganti dalam sejarah Islam. Allah datangkan tokoh seperti orang berikutnya, Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin empayar Amawiyah. Runtuhnya Amawiyah, kemudian berkembang lagi kerajaan Islam Andalusia. Runtuhnya Andalusia juga 600 tahun kemudian, juga Allah datangkan kerajaan Bani Abbasiyah. Dia bukan bertukar-tukar.
Waktu Andalusia ada, Abbasiyah ada dah. Runtuhnya Abbasiyah dengan datangnya tentera Tatar Mongol meranapkan bumi Baghdad yang direkodkan oleh Imam As-Sayuti, orang Islam yang dibunuh di kota Baghdad saja oleh tentera Tatar Mongol seramai hampir 800,000 orang. Nak menyamai keseluruhan rakyat negeri Terengganu seramai 1.3 juta. Allah, habis rakyat Terengganu kena bunuh oleh tentera Tatar Mongol saja. Itulah malapetaka tahun 1263 Masihi. Itulah malapetaka doa lalu dahsyat lah. Dalam sejarah Islam, kalau nak senarakan sejarah hitam yang paling dahsyat, peristiwa penyerangan Tatar Mongol duduk di ranking nombor 1. Kerana pembantaian orang Islam yang terlalu dahsyat. Kalau kira tak ada dah, habis dah. Sejarah Islam ni dalam peta dunia, dengan hadirnya Tatar Mongol lepas runtuhnya kota Baghdad, dia pergi ke kota-kota lain, orang Islam, orang berdiakat bendera putih, tak berani nak hadap, tak berani. Tak berani habis, tak berani belaka. Kota-kota yang berada di Damsyik, di Homs, di Basrah, tak perang. Akad bendera putih. Mereka pergi ke Baitul Maqdis, perang sikit. Tapi tak mampu nak melawan. Seperti banjir besar datang. Namun Allah hadirkan orang yang berikutnya. Iaitulah Saifuddin Qutuz, pemimpin empayar Islam yang dipanggil kerajaan yang baru tubuh, kerajaan Mamalik yang berpusat di Mesir. Yang akhirnya pada bulan Ramadan, hari itu cerita bulan Ramadan. Pada tanggal 24 Ramadan, Allah datangkan kumpulan orang-orang Islam daripada Mesir dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dengan panglima Baibas daripada Syria. Akhirnya mengalahkan dalam satu perang dipanggil Perang Ain Jalut. Ain Jalut ni duduk kat mana? Tak jauh daripada Baitul Maqdis. Tak jauh daripada wilayah Hittin, yang merupakan lokasi berlakunya perang Salahuddin Al-Ayyubi menentang tentera Salib pada tahun 1181. Jadi tuan-tuan, kisah Abu Talib yang meninggal ini nak mempamerkan kepada kita, Allah bukan menangkan Islam ini dengan orang, dengan tokoh, dengan siapa-siapa sahaja, tetapi Allah lah yang berkehendak untuk menentukan setara mana orang-orang akan ikhlas memperjuangkan agama Allah. Itu dia pokok pangkat dia. Seperti Nabi Musa yang sesat di Sinai 40 tahun. Allah nak tengok siapa ramai mana yang umat Nabi Musa ini sabar dengan ujian sesat selama 40 tahun. Berdoa Nabi Musa 40 tahun. Mati Nabi Musa, penerus dia. Barulah akhirnya Allah temukan jalan. Nak tengok setara mana sabarnya umat. Lalu, menjadi hikmah yang berikutnya kematian tokoh penting, iaitulah Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib radhiyallahu. Abu Talib bukan radhiyallahu, minta maaf. Pak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah peliharaan dan jagaan dan kemenangan tidak akan tercapai kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan Allah lah sahaja yang sanggup memelihara Rasulullah daripada tentangan kaum Quraisy dan musyrikin umumnya. Pendek kata, wujud atau tidaknya jagaan dan sokongan daripada gangguan, maka dakwahnya tetap mencapai kemenangan. Kalau Allah berkehendak, marilah kok mana pancaroba tuan-puan, Allah tetap akan menangkan.
Kalau kira Nabi Musa hanya kerana sebatang tongkat, tak boleh buat benda satu kalau nak lawan Firaun yang ada jumlah tentera dia 1 juta orang. Kok mana nak menang? Orang tembok bedih, kita pakai tongkat je. Mana kata kok mana nak menang? Kok mana umat Islam Palestin nak menang, nak melawan tentera Israel? Tak ada jalan. Kalau kira orang Islam Palestin kapal terbang, tak ada. Jet tempur, tak ada. Kereta kebal, tak ada. Nampak tak? Umat Islam Palestin mana ada kereta kebal? Ismail Haniyeh yang menjadi Perdana Menteri orang Islam di Palestin, mana ada pasukan dia ada jet pesawat tempur? Tak ada. Kalau kira kok mana dah tahu nak menang ni? Tetapi kalau Allah berkehendak, dan memang Allah berkehendak seperti dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhirnya kaki esok-esok dah tahu bila. Siapa lagi orang Yahudi bagi nusuk belaka kerana takut tak? Nusuk. Siapa lagi nusuk belakang pokok, gharqaq, yang dikatakan pokok tu siapa lagi bila duduk belakang pokok tu tak nampak. tak nampak. Akan jadi gitu. Seperti dijanjikan oleh Rasulullah, melainkan tak. Tetap juga mereka ini tetap akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hikmah yang terbesar dan mulia, di mana Rasulullah yang menemui percubaan di setiap lorong dan jalan dakwahnya. Ini ialah kerana supaya orang Islam seluruhnya mengambil pelajaran daripada maha guru mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan tugas dakwah. Andai kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya dengan mudah dalam usaha dakwahnya tanpa diuji dengan sebarang dugaan, nescaya kesemua sahabatnya dan orang Islam seluruhnya akan berpoya-poya tanpa usaha langsung dan akan berasa berat untuk menghadapi dan mengharungi lautan dakwah Islamiah. Kalau tak ada cerita ujian-ujian dakwah Rasulullah ni tuan-tuan, beratnya jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada pedoman. Kalau kira macam ni, Rasulullah ni kan, ya Allah, misal kata dia berdoa, ya Allah turunkanlah bala kepada umatku ini. Pium. Allah wak mari angin. Allah mudah doa lalu. Wak mari ribuh betul, mudah doa lalu. Wak mari gempa bumi, mudah doa lalu. Tetapi jalan hidup yang dipilih oleh baginda Rasulullah ni mengajak orang tetap dengan sabar. Biarlah setara mana orang tekan dia, sabar, sabar. Tak mengeluh, tak benci. Sikap Rasulullah ni, setara mana orang buat jahatkan dia, tak ada benci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi seorang je. Dalam sejarah Islam ada seorang sahabat, walaupun dia masuk Islam, baginda tak boleh tengok, tak boleh kelih dia. Tahu tak siapa? Dia adalah pembunuh bayaran, Wahsy. Wahsy, kisah dia tuan-tuan, oleh kerana majikan dia Wahsy ni kan hamba orang kulit hitam, dia orang Habsyah. Jadi majikan dia ni nak balas dendam kematian ayah dia, saya lupa nama ayah dia ni, dan majikan dia. Jadi nak upah ayah dia tu dibunuh oleh Hamzah, pak dari Rasulullah. Jadinya nak balas dendam kat Hamzah ni dalam perang Badar. Lalu bila setahun berlaku dalam perang Uhud, Wahsy ni ada, kalau mu berjaya bunuh Hamzah, aku bayar upahmu, bebas, mu merdeka, tak payah jadi hamba dah. Allah suka sangat Wahsy dengan tawaran ni. Jadi Wahsy ni malah perang Uhud tu dia tak pergi perang pun. Dia ita tengok molek uting, molek nusuk belakang batu ni. Nampak Hamzah hak tengah perang molek ni, piung lepas. Kena daripada jeruk daripada perut dia, juta lembing ke belakang.
Dikatakan belum direbah tu jokan jaking dulu. Mana lembing tu kan tembuh. Jalan-jalan rebah. Lepas tu lah bila dia terik lembing dia nak tunjuk bukti, dia pergi jumpa Hindun, isteri Abu Sufyan. Ni aku dah bunuh dah ni. Mana mayat Hamzah nak tengok? Kata Hindun. Tunjuk mayat Hamzah. Lepas tu lah baru dia kerak linga, kerak hidung. Jadi jenazah Hamzah dalam keadaan teruk doa lalu. Dibelah dada dia, dibuat tubik. Kenapa ni? Isi perut Hamzah. Jadinya bila selesai perang tu baginda tengok jenazah pak dara dia. Allah. Periknya puasa. Tengok pak dara dia. Teruknya keadaan. Jadi bila habis perang ni, pendekkan cerita, perang berikutnya berlakulah pembukaan kota Mekah. Bila buka kota Mekah, Wahsy ni kan, dia kan ada sejarah bunuh pak dara Rasulullah. Takutan dia lari selari-lari. Takut orang bunuh dia. Pindah tempat ni, takut orang jumpa. Belah-belah dia pindah, akhir sekali dia sampai ke Taif. Orang ngepek kat dia. Wahsy, mu ni kan mu lari semua ni. Sampai bila mu nak lari, kata orang. Mu nak lari sampai bila? Sampai bila-bila lah, kata Wahsy. Mu tahu tak, aku dengar cerita orang-orang yang bermusuh dengan Rasulullah lepas masuk Islam, selamat dia. Ya ke, kata Wahsy? Ya. Siapa tu? Antaranya Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah ni tuan-tuan, waktu pembukaan kota Mekah, orang Badar dah akad pedang Melaka. Orang Badar mengalah dah, habis dah. Orang Quraisy tak mau melawan dah. Tapi Ikrimah dia akad pedang. Dilawan. Ikrimah ni kan anak jantan kepada Abu Jahal. Ayah dia pemimpin Quraisy. Jadi dia boleh buat romang. Ikrimah lawan. Jadi lepas kalah ketika pembukaan kota Mekah, Ikrimah lari selagi-lagi. Tapi Ikrimah akhirnya masuk Islam. Kata orang pada Wahsy, setara Ikrimah pun Rasulullah maafkan dia. Takkan Rasulullah tak maafkan? Ya, gitu deh. Akhir sekali buat keputusan pergi Madinah. Masa tu Rasulullah duduk dalam masjid ni. Dalam masjid, pakai pudah, pakai tutup muka. Duduk katalah duduk ngujung gitu. Rasulullah tengah sahabat-sahabat ni. Dia duduk ujung dia jauh. Rasulullah kat tekak dia. Wahsy anta? Mu tu Wahsy ke? Rasulullah kan wahyu. Dapat wahyu. Wahsy ke tu? Wahsy dengar gitu kejut, macam mana pula dia tahu aku ni. Sahabat-sahabat ingat lagi kisah Hamzah kena bunuh, kena siap, kena cincang. Allah nak marah pada Wahsy. Mari sini kita kata dia. Ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Allah masuk Islam. Bila masuk Islam, tuan-tuan, berkata Rasulullah pada Wahsy, maknanya cakap molek lah. Wahsy minta maaf lah deh. Maknanya Rasulullah tak boleh nak kelih wajah Wahsy. Walaupun dah Islam ni, maafkan segala kesalahan. Tapi bagi Rasulullah dia tak boleh kelih wajah Wahsy. Jadi Wahsy ni tuan-tuan, walaupun dia Islam, dia terima Islam. Tapi oleh kerana Rasulullah ni terbaik, masih lagi terbayang wajah pak dara dia. Jadi Wahsy ngilak semua. Kalau Rasulullah lalu lorong ni, dia pun nusuk, sembunyi sekejap. Baru dia lalu, kalau kat mana-mana dia nusuk sekejap. Baru tubikkan muka dia. Gitulah kisah Wahsy ni. Nak royaknya tuan-tuan, baginda ni memang pemaaf. Tapi itulah satu-satunya tokoh yang mana baginda Rasulullah yang tak boleh nak hadap muka dia kerana terbayangkan wajah pak dara dia. Baiklah, sambung ni sebelum kita habis waktu. Jadi kita ambil mengenai contoh negeri Terengganu kita. Nak betapa bersungguhnya dakwah ini dilakukan. Kita jangan ingat Terengganu Darul Iman ni dengan sendirinya terbentuk Terengganu Darul Iman. Orang-orang Badar beriman belaka? Tak. Kita ambil contoh pendiri negeri Terengganu, Sultan Zainal Abidin, sultan pertama kita. Beliau ni tuan-tuan yang berketurunan daripada Kesultanan Negeri Johor. Ringkaskan cerita, beliau ditabarkan di Kampung Tanjung Baru.
Kuala Berang. Jadinya dia ni tak duduk setepak, bergerak. Daripada Tanjung Baru dia pergi ke Langgar. Maknanya kata biar pusat pemerintahan dia ni biar kena, biar ramai orang. Daripada orang kampung sana, kita di kampung ni pula. Daripada Langgar dia pindah pula ke kampung Pulaman ni. Di situlah tempatnya duduk Syekh Abdul Malik, yang akhirnya dia kahwin dengan anak Syekh Abdul Malik. Tapi susu jalur keturunan Kesultanan Negeri Terengganu ni bukan susu jalur daripada isteri beliau anak kepada Syekh Abdul Malik, tapi susu jalur daripada isteri yang beliau kahwin daripada Patani. Sebab sebelum dia terbangkan menjadi sultan, dia jadi anak angkat pada Raja Patani. Lalu daripada sana beliau juga berpindah pula ke cabang 3 dan akhirnya baru berpindah ke Bukit Keledang. Jadi gambaran dan situasinya anak beranak ataupun kepimpinan Kesultanan Negeri Terengganu ni tuan-tuan, yang akhirnya kita boleh melihat tersegam indah cucu beliau Sultan Zainal Abidin yang kedua mengasaskan Masjid Zainal Abidin pada tahun 1793. Ataupun tengok depan ni kan, ada nombor, isi nombor 1793. Inilah usaha dakwah. Nak royak bersungguhnya. Pemimpin-pemimpin kita ni nak memperlihatkan kepada masyarakat, nak mengukuhkan agama, kita dirikan masjid. Ini antara masjid tertua di negeri Terengganu. Selain Masjid Hilirang, selain satu masjid dekat Kemamang. Jadi berikutnya, kita juga didatangi oleh ulama-ulama, berbagai ragam ulama. Kita ni tersebarnya agama Islam. Antaranya melalui Tok Guru yang penting, Syekh Abdul Malik tadilah, pengasas pengajian pondok negeri Terengganu. Tokoh penting yang berikutnya adalah ulama daripada Hadramaut, iaitulah yang kita kenal dia dengan Tok Pelang. Beliau pindah ke Patani oleh kerana kiblat ilmu orang Islam zaman dulu Patani. Lalu beliau ambil keputusan daripada Patani pindah ke Terengganu. Dan beliau memilih membuka kampung yang hari ini kita kenal. Kampung apa situ? Wakaf Tok Pelang. Yang akhirnya tempat kubur dia, tempat tanah wakaf dia tu pula, akhirnya kerajaan ambil alih, bangunkan Pansapuri dan diberi nama Pansapuri Tok Pelang kan. Royaknya beliaulah kemudian yang menjadi penyebar Islam di negeri Terengganu, antara generasi terawal. Dan kita juga didatangi ulama daripada negeri Kedah. Mana kata ulama berdatangan ni, iaitulah antaranya Haji Mat Syafi'i, Losong. Makna kata bila mari ke negeri Terengganu bukan mari sekejap, maknanya kita pergi ngajar kat Terengganu kejap dah. Tak. Bila bawa anak bini, mari kita duduk kat Terengganu. Kita bermukim di negeri Terengganu, bermukim di Losong. Buka pusat pengajian. Masjid Losong Haji Mat Syafi'i itu, itulah pondok pusat diasaskan pengajian agama, yang kemudian berdatangan juga orang-orang pergi nadah dan ngaji kat sana. Dan akhirnya dikuburkan di belakang Masjid Haji Mat Syafi'i. Dan sekejap, 2 minit. Kita beruntung apabila keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ahlul Bait, keturunan Al-Idrus, seperti Abdullah bin Muhammad, ataupun kita kenal dengan Tok Makam Lama, yang dikuburkan di Makam Lama, yang menjadi bapa saudara kepada ulama Terengganu yang berikutnya itulah Tok Tuan Besar, yang hari ini kita boleh kenal masjid di cabang 3. Nama penuh dia Sayyid Muhammad Zainal Abidin. Dan kemudian dia juga diangkat oleh baginda Sultan Omar, Sultan Negeri Terengganu, sebagai Syekhul Ulama.
menjadi seorang penasihat sultan utama di negeri Terengganu, nak rayaknya betapa ulama main peranan dalam pentadbiran negeri Terengganu. Dan anak dia pula iaitulah Syed Abdul Rahman atau Tokoh Paloh, juga menjadi penasihat pada Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Dan begitulah bagaimana suasana keilmuan juga. Dengan datangnya ulama dari Patani, Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas, yang buka pondok dia dekat Paya Bunga, kampung kita ni, dekat Losong, dekat Pulau Duyung dan kampung Bukit Bayas. Dan begitulah kalau kita nak panjang, benda ni panjanglah. Namun poin yang penting yang kita boleh dapat daripada pengajian pada hari ini adalah nak memusatkan keimanan kita. Islam ini bukan dimenangkan oleh individu-individu yang kita sebut tadi, melainkan Allah jualah yang memberikan pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam. Yang penting, siapa kita? Adakah kita menjadi salah seorang yang memberi nilai tambah untuk sama-sama memperjuangkan agama ini, didik anak-anak kita, didik anak bangsa kita. Sekadar inilah saja pertemuan kita. Kita akan sambung tajuk penting akan datang, iaitulah perantauan Rasulullah ke Taif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.